Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua, diberikan kesihatan dan kekuatan oleh Allah untuk mentaati segala apa yang diperintahkan olehnya dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-samalah kita berdoa memohon kepada Allah, moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita ataupun yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Allahumma amin. Sini hari Jumaat satu bab yang cukup panjang. Kita ambil daripada laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan berkenaan dengan adab-adab Islam bagi menghadapi kematian, bertarikh 22 Februari 2015. Mana yang lebih kurang dia tahu lah. Dah lebih kurang dia tahu. Kebanyakan daripada tajuk ni semuanya kita dah baca dah dulu ketika mana bahas berkenaan dengan daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji dalam bab kitab bab pengurusan jenazah. Dah. Cumanya rasa ada benda lah yang ditulis oleh Sahibus Samahah ataupun Menteri Agama kita sekarang ni, yang mana dalam masa yang sama masih lagi dijadikan sebagai amalan sebahagian daripada mereka-mereka yang menyatakan dia Islam. Sedangkan kalau kita tengok balik berkenaan dengan tajuk ni, Menteri Agama kita letak ianya dalam bab amalan bid'ah dan juga khurafat. Satu tajuk ia agak berat lah. Apakah di antaranya di Jumaat? Dah. Dalam masalah kita ziarah kubur ni, di antara amalan-amalan bid'ah dan juga khurafat, antaranya dikata sini adalah pertama, mengambil tanah kubur dengan sangkaan berkat atau ada keutamaan. Dia ambil tanah kubur, dia dakwa tanah kubur tu berkat, ada keutamaan dia. Dah. Ada keutamaan dia. Dan ini banyak berlaku di Yaman banyak berlaku ni. Ada sahabat kita ni, dia dihantar pelajar ni, kebetulan mari ada daurah. Dah, mari daripada Mesir pergi ke Yaman untuk daurah di Hadramaut.
Jadi bila sehari ni dia SU masa tu, SU Persatuan Pelajar. Bila mana dia bawa pelajar tadi nak check out ni, dia kena scan lah dia punya beg tu. Jadi saing ni ambil beg saing dia ni, scan. Tiba-tiba dia punya pengeser dia terbunyi. Jadi dia suruh buka. Dia buta tanah lah. Buat klik. Yang didakwa sebagai berkat. Dan ini telah pun ditegaskan oleh mufti wilayah kita sendiri dalam masalah ni. Mengambil tanah kubur dengan sangkaan berkat ataupun ada kelebihan yang tertentu. Kebetulan ada makcik. Dia ni masa tu dia nurse hospital Kota Baru. Kebetulan dia pergi rumah. Jadi dia tu perit rumah. Adalah muslimah sekali dengan dia tu. Jadi bila dia tupai, jadi dia cerita benda ni. Memang sampai sana, memang buat klik. Debu tanah ni lah. Ia dianggap sebagai berkat. Baik. Jadi agak-agaknya benda ni tidak adalah tempat kita nya. Agak-agak benda ni tidak ada tempat kita. Baik. Sebenarnya kalau kita nak berkat di antaranya dengan cara berdoa lah. Nak keberkatan ni dengan cara doa. Orang berdoa untuk kita berdoa untuk orang. Barakallahu fik. Semoga Allah memberkatimu. Pada asalnya maknanya kita minta Allah dia supaya berikan keberkatan. Kita berdoa untuk orang lain berdoa untuk kita. Wa fik barakallah. Dan semoga untuk awak pun keberkatan daripada Allah. Semoga Allah berkati. Ni asal dia lah. Hak sepatutnya lah. Baik, itu yang pertama. Jadi tak kira lah ambil tanah tak kubur siapa sekalipun. Bahkan kubur mula tak guna Aziz sekalipun. Dia tak guru pun tak ajar sarai benda ni. Dia orang-orang kita ni dengan kepercayaan karuk dia tu, dia dakwa jadi dia ambil. Jadi menyebabkan terpaksa dulu gak dikunci dan sebagainya, dipagar dan sebagainya supaya benda ni tidak berlaku. Kerana ini termasuk daripada amalan-amalan khurafat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta berkat. Dan pertolongan dan juga dalam arti kata lebih kurang istirasah lah. Istirasah. Dia sepatutnya minta istirasah dengan Allah. Ingat hadis kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat minta supaya Allahumma aghithna. Dia minta dengan Allah. Begitu juga dalam masalah madad ni. Madad ya Rasulullah. Dan mufti agama kita pun dah tegur tajuk ni. Tidak sepatutnya untuk minta madad kepada Rasulullah. Yang sepatutnya madad ya Rabb Rasulillah. Maknanya kalimah madad dan juga istirasah ni sepatutnya minta kepada Allah. Bukan kepada manusia. Bukan kepada manusia. Bukan kuasa manusia. Ramai orang salah faham. Sebab tu mufti wilayah ataupun menteri agama lah ni lah. Sebab kita sebut ni masa dikeluarkan dia punya pendapat dia ketika mana dia jadi mufti di wilayah persekutuan. Jadi disebut tidak sepatutnya lah untuk menyebut madad ya Rasulullah. Jadi madad ya Rabb Rasulillah. Maknanya minta kepada Tuhan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Meminta berkat pertolongan dan juga istirasah daripada kubur. Ini juga di antara amalan-amalan yang bid'ah dan juga khurafat. Syirik yang tidak nyata iaitu yang tersembunyi adalah meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati. Ustaz sehari dua ni dia kata boleh minta dengan orang mati dah. Sebab orang mati masa dia hidup hari tu banyak dia punya tanggungjawab. Jadi bila mati ni masa banyak luar, free. Hamba ni free banyak masa. Jadi ada ustaz-ustaz waktu tauhid dia kata boleh minta dengan orang mati dah. Sebab orang mati ni banyak masa free. Tak kena kerja, tak kena cari nafkah. Nak jawab lagu tu nak dalil tu. Benda-benda gaib ni kena dalil. Nak cerita berapa sekalipun.
Ada setengah orang ni dia menyanyi dalam bab Warna remo, kaya, berkemampuan, tapi apa tak nikah dua? Dia lihat lagu tu, malaikat tanya. Betul malaikat tanya lagu tu? Ustaz ni buat soalan ni. Benda-benda ghaibiyah ni dia kena bagi dalil. Bukan boleh cerita dengan logik akal. Tak boleh logik akal. Ada ustaz-ustaz menganggap benda ni remeh. Sedangkan persoalan-persoalan kubur di antara adalah perkara-perkara ghaib yang wajib diimani oleh seseorang yang mengaku dia ni Muslim. Jadi jangan mudah sangat dalam kita nak buat dialog, satu dialog yang melibatkan perkara-perkara ghaib, melainkan di sana adanya dalil. Seperti mana hadis-hadis kita baca dah lah. Ditanya siapa di Tuhanmu dan sebagainya, wa madinuk, dan sebagainya. Jadi kalau dalil-dalil itu sememangnya ada di sana, maka bolehlah kita mengadakan soalan-soalan tadi. Atas dasar di sana adanya sandar. Baik. Sebab nampak sekali dua ni ikut sedak cerita mulut. Mulut nak tobik gapo boleh tobik. Dahsyat. Nak kecek benda agama. Nak kecek benda yang berkait dengan agama. Tapi dalam masa yang sama ikut sedak mulut tobik. Nak goreng gapo goreng. Sedar ke berita yang kita dengar tu kita kena cek dulu kesahihan. Hak ni tidak ada sandar apa, mari berok cerita. Selawat 5,5 juta, maknanya sako-sako ada dalam tubuhnya kacau habis. Siapa dia kata? Ini persoalan. Jadi benda-benda lagu ni dah tidak sepatutnya lah. Dah tidak sepatutnya. Baik. Kemudian banyak lagi hari ni Jumaat kalau kita nak cerita buka YouTube mudah. Buka YouTube boleh tengok sendirilah. Kemudian maknanya sini ustaz hak kata boleh minta tadi, kalau tengok balik sini itu termasuk daripada syirik sebenarnya. Bukan boleh, bukan termasuk daripada syirik. Baik. Kemudian bahkan dalam masa yang sama atau orang mati, maknanya meminta pertolongan daripada kubur dia orang matilah. Cuma takut tak apa nak jelas lagi, dia bubuh lalu ataupun minta pertolongan dengan orang mati. Seperti minta tolong melepaskan diri daripada kesusahan dan lain-lain. Dia ada masalah judi tak menang, dia minta dengan orang mati. Judi tak menang, nombor tak naik. Ataupun dalam masa yang sama dia kesempitan hidup, dia rezeki dia berasa kesempitan, dia dayak. Jadi dia ni mintalah kepada orang mati tadi, mudah-mudahan dia boleh mengeluarkan kita hak kesempitan dalam kehidupan ni, supaya keluar daripada kesempitan tadi. La haula wala quwwata illa billah. Tidak sepatutnya. Semua ni sepatutnya tempat minta dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kerana orang yang telah mati yang berada dalam kubur tidak boleh memberi suatu pertolongan kepada orang yang masih hidup. Bahkan orang yang hidup dituntut supaya berdoa untuk orang yang telah mati. Betul? Sepatutnya lagu itulah. Dan kita pergi kubur ni adalah untuk mendoakan kepada si mati. Nabi daripada sahabat mendoakan untuk mereka-mereka yang syahid di medan Uhud. Doa. Nabi doa. Nabi tu daripada rumah Nabi doa untuk sahabat-sahabat. Nabi doa. Walaupun mereka syahid, mendoakan untuk mereka. Mendoakan untuk mereka, bukan meminta doa daripada mereka. Bukan minta doa daripada mereka, kita mendoakan mereka. Di antara doa-doa yang Nabi baca itu di antara kubu-kubu sahabat tu. Pas kita learning, boleh kata ni kubu mula tak wali ni. Macam selalu nak gitu. Macam tu nak gitu. Cari selalu. Sedangkan sepatutnya kita lah yang mendoakan untuk mereka. Baik. Dia jadi terbalik tajuk ni jadi terbalik. Cuma adalah kita boleh ambil di antaranya apa dia? Tu pun Nabi kata, Nabi sebut kerana Nabi kata fazuruha, dan hendaklah kamu menziarahi kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah, maka sesungguhnya
ziarah kubur ni dapat mengingatkan kita kepada kematian, supaya kita ni bersiap sedia. Dah orang mati dalam keadaan matilah. Jadi kita ni dengan ziarah kubur tadi maknanya sedikit sebanyak dapat mengingatkan kita kepada kematian. Itu yang sepatutnya, bukan sebaliknya. Dia bukan sebaliknya. Kemudian beribadat, solat dan lain-lain di atas kubur kecuali solat jenazah. Dah semaya apa-apa ibadat lah dan lain-lain di atas kubur kecuali semaya jenazah yang Nabi pernah buatnya. Dah semaya jenazah Nabi pernah buat atas kuburnya. Sebab tu kita baca dah dulu dalam bab jenazah, bab baca Quran dan sebagainya, kita dah sebut ke. Itu di antara perbezaan pandangan lah di antara para ulama. Cuma kalau kita perhati balik di antara pandangan yang dibawa oleh Imam Malik di antaranya, bagaimana disebut hadis-hadis dalam masalah baca Quran di kubur, dia kata tidak ada asal daripada Nabi SAW. Tidak ada petunjuk daripada Nabi. Ini di antara yang disebut oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi hak pentingnya mana? Hak pentingnya asalkan kita pergi tu ada doa. Hak penting. Sebab tu memang sepakatlah para ulama. Baca Quran tadi masih ada perbezaan pandangan. Tapi berdoa itu adalah di antara apa yang disepakati oleh para ulama. Baik. Dan sebenarnya ada setengah-setengah tempat ni, kubur yang didakwa tu wali tu, perut dia semaya situ. Memang semaya. Hak semaya, hak minta. Hak cium kubur. Dah ni kita tengok sendiri dengan mata. Di Hadramaut. Di Hadramaut dia ada satu kubur daripada Zambal. Dah. Kita tengok lagu mana amal-amal dia. Semaya di kubur dan sebagainya. Jadi kita kata sini benda ni kena jelas lah. Kena clear molek tajuk ni. Baik, dah kena kejap molek dalam masalah-masalah lagu ni. Sana water cooler pun ada, terkubur. Dah kipah ada. Macam-macam lah. Lapu ada, kapek ada. Ada hok duduk atas tu, ada semaya atas tu. Ada hok tidur atas tu. Macam-macam lah. Baik. Kemudian beriktikad bahawa si mati boleh menunaikan hajatnya. Ni di antara. Dia iktikad, maknanya orang mati ni boleh memenuhi hajat dia. Boleh memenuhi hajat dia. Berat dunia Islam hari ni kalau kita nak bicara bab ni. Begitu banyak. Kalau kita tengok di India di antara contoh, di Pakistan di antara contoh. Seringkali kita sebut di antaranya kalau hari Jumaat nak betul-betul tengok apa yang berlaku di India, Pakistan di antara contoh, apa yang diamalkan oleh orang Islam sendiri. Ni di antaranya. Bawa anak daripada sepadan. Dia di antara Pakistan dan juga India, bawa anak naik kereta api. Dia buat cerita. Sebab anak dia ni bisu. Jadi bila satu hari tu anak dia ni jatuh daripada kaki gunung, anak bisu tak ada kecek. Tak nak ngorik dia. Jadi mak ayah ni tobik pakor, kapan kau habis tobik? Cari, mana anak dia ni? Cari, tak jumpa. Rupanya anak dia ni dia main masa kita budak-budak dulu. Dia ambil kayu ni. Kayu jati ke tepi jalan dulu. Dia ambil dia kata lebih kurang tiga putus kayu kan. Hot sauce pendek, dua lagi panjang. Dia ambil tank kopi zaman kita kecil hari tu, tank susu ke, cak junjung. Dia tebuk-tebuk yang masuk batang kayu tengah. Lepas tu diikat tepi dengan getah. Dia pun tolak. Oh bahagia dah tu. Tolak tu gege bunyi. Jadi budak tu yang main kaki bukit tu jatuh. Bila anak-anak dicari tak temu, rupanya dia ni anak tu golek jatuh. Dia ada satu macam batang kayu lama duduk di betul-betul curai gunung ni. Duduk gini. Jadi anak tu jatuh. Budak tina. Umur tu jelas. Jadi budak ni dia lepas pada mak ayah dia jumpa, dia ambil dia bincang, mesyuarat. Lagi mana nak buat?
Tak boleh dia kata kita kena pergi di kubur Aulia Nizamuddin di dekat dengan markah tabligh. Deh. Orang besok keluar kalau ada di antara kita besok keluar Pak boleh dak IPB dan sebagainya. Ada tahulah tempat ni. Dan bila dia ziarah tempat tadi, dia orang beli kain selendang apa semua, dia akan letak terkubur. Kemudian dia pergi di tepi apa dia? Kubur dia ada pagar. Jadi dia orang akan letak satu simbol. Dah. Di musafir tadi dia letak tali sini. Kalau India dia panggil tali dia rakhi dia. Dia cabut tali ni benar ni. Dia ikat di kubur tu tanda sebagai simbol pengharapan dia. Pengharapan dia. Supaya anak tadi maknanya sembuh. Dengan cara tu dia buat. Baik. Jadi sebenarnya apa yang disebut oleh Menteri Agama kita ni sewaktu pergi jawatan mufti wilayah satu ketika dulu, maknanya memang benda ni berlaku di dunia Islam. Dia benda ni bukan masalah khilafiyah fiqh. Ini masalah akidah. Masalah tunjah. Masalah yang menentukan sama ada seseorang itu tergelincir atau tidak dalam masalah agama dia tadi. Maknanya ni adalah satu masalah yang cukup besar. Maknanya kena faham molek dalam masalah-masalah ni. Sedangkan dia kata sini, mereka beriktikad bahawa si mati boleh menunaikan hajatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Iaitu bermaksud, dan tiada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa selain daripada Allah, yang tidak mengkabulkan baginya sehinggalah hari kiamat. Sehingga hari kiamat tak nak makbulkan permintaan mereka-mereka yang hidup. Kerana yang memakbulkan doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Cukup jelas dalam Quran. Supaya kita ni minta dengan Allah. Apa masalah kesempitan hidup, dah? Ataupun kita bertimpa-timpa diuji oleh Allah dengan musibah dan sebagainya, terus kembali kepada Allah, tidak kepada selain daripada Allah. Dan itulah yang sepatutnya. Dan kalau hari Jumaat ingatlah ngaji dengan Ustaz Deng dulu, dia ada buka kitab hadis 40 di antara hadis yang terakhir. Dah, di antara hadis yang terakhir. Lagu mana hubungannya di antara hamba dengan pencipta, selagi mana kita ni seringkali memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Dan itulah yang sepatutnya. Namun mutakhir ini ramai di antara manusia yang mengajukan kepada kubur. Kalau dia setakat nak pergi ziarah, okey, fine, boleh, tak ada masalah. Tapi masalah meminta dengan mereka-mereka yang telah meninggal dunia, ini yang masalah. Bila kita sebut lagu ni, dia mau kata gimana? Tobe pagi esok, ustaz, lari orang ziarah kubur. Bukan lari ziarah kubur. Lari gemitok dengan orang dalam kubur tu. Ni kena faham molek. Jadi kita kata sini, benda ni adalah satu benda yang agak besar. Dan permasalahan yang kita kata sini perlu diperjelaskan lebih lagi kepada masyarakat awam, supaya mereka dapat memahami dengan baik dalam masalah ni. Sedangkan makhluk-makhluk yang mereka berdoa kepadanya itu lalai daripada doa mereka. Surah Al-Ahqaf ayat yang kelima. Marilah sama-sama kita merenung sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yastawi al-ahya' wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Yaitu bermaksud, dan demikian pula tidaklah sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah menurut undang-undang peraturannya dapat menjadikan sesiapa yang dikehendakinya mendengar, yaitu ajaran-ajaran kitabullah, serta menerimanya. Dan engkau wahai Muhammad tidak dapat menjadikan orang-orang yang di dalam kubur mendengar dan menerimanya. Inilah ayat ni. Teruk juga orang kita. Sebab mula minta wali. Sebab mula minta wali. Tok wali ni kalau nak badi dengan sahabat, sirarus sahabat paling kecil, tak sama standard lagi. Jauh lagi. Jadi kadang-kadang kita ni tok wali.
Apa yang ditinggalkan oleh Nabi kepada sahabat, sahabat pada tabi'in, tabi'in pada atba' tabi'in. Ya, kita kata sini mereka mempelajari di antara satu sama lain. Tak putus. Hak ni tak sikut. Hak ni tidak taksir untuk dijadikan sebagai contoh. Jadi bila situasi ini yang berlaku, jadi menyebabkan manusia jauh terpesong daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ingat sejarah yang berlaku seperti mana Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Nuh. Dalam erti kata mengasihi para alim ulama dan sebagainya, itu adalah sebagai anjuran. Tetapi jangan kita ni sehingga al-ghulu fi hubbi salihin, melampau dalam mengasihi orang-orang yang salih. Kita nak jadikan dia ni sebagai dari sudut ketaatan kepada Allah dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tetapi bila ghulu, bila melampau, akhirnya menyebabkan gini mitok, dakwa apa yang pada asalnya sebenarnya tidak ada. Seperti mana kita kata sini, usak kubur mula Tok Wali, ni, siapa sini ni kita nak cerita. Siapa tubuh? Ada hamba Allah tu, dia duduk depan kubur, dia duduk lama dah kita duduk hati. Habis dah pergi dah. Yang mari semula, pup, dia cium. Di antara pandangan Imam Nawawi dalam tajuk ni, kalau kita ingat lagi, dalam kitab fiqh manhaji kita ni, mana punya orang ni, mengusap kubur adalah di antara yang dimakruhkan. Mengusap kubur di antara yang dimakruhkan. Di antara apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Bapa, takut jadi seperti tadi lah. Maknanya bila mana tak kerak, bila mana tak sekak benda tu, jadi menyebabkan adanya perasaan-perasaan tersebut, sehingga akhirnya memohon kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Baik. Surah Fatir ayat 22. Dan Imam Al-Marawi dalam tafsirnya, beliau berkata orang yang berada dalam kubur, iaitu orang kafir, tidak berupaya mendapat hidayah dan seruan. Begitu juga orang musyrik tidak boleh menerima hidayah. Baik. Seterusnya sini ahli Jumaah banyak lagi ni muzakarah fatwa kebangsaan berkenaan dengan berhubung kedudukan amalan khurafat di Pulau Besar. Pulau Besar ni di antara tempat yang banyaknya berlaku khurafat. Seperti mana yang kita sedia maklum. Cuma hari ini kita baca minggu depan, insya-Allah kita sambung minggu depan. Panjang sikit ni berkenaan dengan tajuk ni. Untuk pada ni hari Jumaat kita sambung mengajar kita kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang kedua, muka surat 391. Bab yang ke-6. Perkahwinan gadis kecil. Muka surat 391. Yang ke-6, perkahwinan gadis kecil. Maknanya budak lah ni, ataupun kanak-kanak. Baik. Terdapat nas yang membolehkan perkahwinan dengan kanak-kanak di bawah umur, sama ada daripada Al-Quran, satu. Yang kedua daripada hadis, dan yang kedua daripada ijma'. Pertama daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid." Yaitu bermaksud, dan perempuan-perempuan daripada kalangan kamu yang putus asa daripada kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Dan perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Apa maksud perempuan-perempuan yang tidak berhaid? Baik. Ayat ni daripada surah At-Talaq ayat 14. Ayat ini menjelaskan dengan jelas menunjukkan bahawa iddah perempuan yang dicerai apabila dia masih kecil ataupun belum haid lagi. Ataupun belum haid lagi. Nak ayat umur berapa? Contohlah. Baik. Kemudian nanti kita tengok balik dia punya syarat-syarat dia, kerana di sana adanya syarat. Imam Al-Baghawi berkata, perkataan wallai lam yahid, iaitu mereka yang kecil yang belum lagi haid. Ini katanya Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Maka iddah mereka juga adalah 3 bulan. Nikah contoh kecil, pisah. Maka iddahnya adalah juga 3 bulan. Apa? Sebab tak
lam yahid, dia ni tak mari haid lagi. Baik, boleh tengok dari tafsir Al-Baghawi. Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau berkata, iddah perempuan yang tiada haid ada dua jenis. Ada dua jenis, iaitu kecil yang tiada haid satu. Maknanya dia ni budak kecil lagi, dalam masa yang sama tak mari haid lagi. Dan yang keduanya besar yang sudah putus haid, yang sudah putus dia punya haid dia, tak mari dah, putus dah. Baik, ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan iddah kedua-duanya melalui firman-Nya, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid, iaitu bermaksud, dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa daripada kedatangan haid, jika kamu menaruh syak, iaitu terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah selama 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Surah At-Talaq ayat yang keempat. Imam Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam sekumpulan perawi yang lain daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, setelah turunnya satu ayat tentang iddah isteri beberapa orang penduduk, setelah turunnya satu ayat tentang iddah di tempat berhenti dia ni, setelah turunnya satu ayat tentang iddah isteri, beberapa orang penduduk Madinah mengatakan, antara iddah para isteri itu masih terdapat iddah-iddah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu isteri yang masih kanak-kanak dan perempuan tua yang sudah berhenti haid, seperti perempuan-perempuan yang hamil. Lalu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa yang amat pendek, iaitu sebagaimana ayatnya sahaja yang telah kita baca tadi. Jadi nak cerita sini berkenaan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat tadi. Baik, penerangnya kepada keadaan dua perempuan. Maknanya perempuan yang mari haid, clear lah masalah dia. Dia salah quru. Maknanya 3 kali suci. Baik, tinggal lagi masalah, di antaranya masalah ni. Baik, kemudian itu berdasarkan kita kata sini kepada Al-Quran. Yang keduanya iaitu berdasarkan kepada As-Sunnah pula. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu 6 sinin wa udkhilat alaihi wa hiya bintu 9 wa makathat indahu 9, iaitu bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwininya sedangkan beliau berusia 6 tahun dan bersama dengannya ketika mana berusia 9 tahun. Dah? Mengahwininya ketika mana berusia 6, bersama dengannya ketika mana usia 9. Kemudian hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? 9 tahun. Dah, maknanya Aisyah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menjadi sandarelah kepada mereka-mereka yang berpendapat bahawa Nabi mengahwini Aisyah ketika mana usianya dia bersama ketika mana umur 9. Panjang juga perbahasa tajuk berkenaan dengan betul ke umur 9. Sedangkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Panjang bahas. Dah.
Maknanya dia duduk sekali lebih kurang 9 tahun. Baik, lepas tu ni Nabi SAW wafat. Kalau kita undur, jadi dah tahu apa agak-agak Nabi mengahwini Aisyah tahun berapa hijrah? Tahun berapa hijrah hari Jumaat? Dan Nabi berada di 10 tahun. Jadi tahun pertama hijrah. Jelas, tahun pertama hijrah. Baik, pertama ataupun kedua lah. Aisyah dengan Asma, dia punya umur dia ni lebih kurang tikah 10 tahun. 10 tahun. Asma meninggal dunia ketika mana beliau berusia 100 tahun. 100 tahun. Dia wafat pada tahun lebih kurang 70 lebih hijrah. 70 lebih hijrah. Acu tolak, berapa tinggal? Kalau tolak daripada situ, tolak 70 lebih hijrah. Daripada usia tu, daripada usia 100 tahun. Berapa baki situ? Ini persoalan. 30. Tolak pula lagi dengan 10 tahun umur Aisyah tadi. Sebab tu agak dalam masalah ni memang ulama agak berbeza pandangnya lah. Bila mana di sana adanya dia pihak-pihak barat dikritik lah, malnya kahwin dalam usia budak. Jadi adalah kita kata sini di antara pandangan-pandangnya di sana, di antaranya bila lihat balik di antaranya ahli-ahli sejarah. Bahkan kalau kita tengok dari sudut hadis diri pun lagu itulah lebih kurang. Cumanya di sini adalah di antara kita kata sini perbezaan pandangan yang berlaku. Akhir sekali dia sebut lebih kurang dalam usia bukan 9 tahun tapi 19. Lebih kurang tu. Lebih kurang 19 tahun. Maknanya ini pendapat yang kedua lah. Dan ini pendapat yang kedua. Baik. Kemudian lepas pada tu ada baliklah ulama-ulama bantah balik dengan pendapat yang kedua ini. Baik, apa sebenarnya tajuk perbahasan kita ni? Maknanya berkahwin ketika mana di usia kanak-kanak tadi. Sebab kalau kita tengok sendirilah, macam kita sendiri duduk di Yaman, duduk 9 tahun di Yaman, memang ada sahabat-sahabat yang menikah pada tahun lebih kurang kita pergi 2001 sehingga 2009. Ada saya nikah umur 15, 14, hak jatuh 16. Ada. Masih ada. Pada masa ni lah. Sedekat usia kita kata jauh dengan dulu lebih kurang berapa tahun? 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Masih ada. Memang ada di antara mereka mak ayah yang kahwin ke mereka dalam usia-usia yang muda. Baik. Bahkan kalau kita tengok dalil daripada Quran tadi pun lam yahid. Lam yahid. Maknanya mereka diceraikan dalam masa yang sama, mereka ni belum lagi didatangi haid. Baik. Adapun berkenaan dengan khilaf perbezaan pandangan tadi, itu tidak ada masalah kerana itu bukan satu permasalahan yang kita kata sini melibatkan dalam masalah kepercayaan ataupun akidah. Baik. Kemudian hari Jumaat, kanak-kanak yang kecil ini, tengok disebut ini di antara syarat, hendaklah dikahwinkan oleh bapanya sahaja. Ayah dia yang belum menikah dia. Takut dia akan jadi sindiket dan sebagainya, demi untuk menjaga kanak-kanak tadi. Demi untuk menjaga kanak-kanak tadi. Bukan wali yang lain mengikut pendapat yang sahih. Maknanya kalau wali lain tak boleh. Maknanya di sini ada pandangnya lah, sebab tu disebut mengikut pandangan-pandangan yang sahih. Walaupun di sana ada pendapat-pendapat yang sah, di sini disebut pandangan-pandangan yang sahih. Begitu juga kanak-kanak tersebut tidak memiliki khiyar dia apabila sudah baligh. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala berkata, baik, ini di antara maknanya pengarah kitab kita ni sebenarnya bukan mufti layah karya ni, mufti layah yang menterjemah dan juga dia punya grup dia. Pengarah kitab kita ni Syekh Mustafa Bura di antaranya, Ali Asyarbiji
Lepas tu dia ada seorang lagi. Dia 3 orang pengarah kitab kita ni. Baik. Beliau berkata, perempuan tidak sayugia bagi seseorang mengahwininya kecuali dengan izinnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, jika perempuan itu enggan dan benci, maka tidak boleh dipaksa untuk perkahwinan kecuali kanak-kanak kecil yang mana bapanya boleh mengahwininya tanpa izin. Boleh tengok dalam kitab Majmu' Fatawa. Baik. Sebenarnya kalau kita perhati balik, banyak juga dah ni pengarah kitab kita nak sebut. Menteri Agama pun dia setakat penterjemuh saja. Dah. Maknanya pengarah kitab yang asal. Dibawa juga di antaranya pandangan-pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan kalau ahli Jumaat perhati muzakarah kebangsaan dalam masalah jual emas, ada tak ambil pandangan Ibn Taymiyah? Ada. Cuma nama dia tu tidak di-highlight. Nama dia tu tidak disebut. Pandangan dia diambil. Ini di antara. Rasa ada ya. Kalau kita cek balik fatwa tu, temunglah. Maknanya sememangnya kadang-kadang orang ni dia tak setuju dengan individu tu, tapi dia tak nak pilih, dia ambil juga. Nak orang hak menikah nyogi lafaz talak 1000. Kali pertama baru. Dia nak ambil pandangan siapa dia? Dalam isu ni. Gipak mazhab tak lepas. Ibn Taymiyah di antaranya. Hak kata talak berapa pok, kali itu kali pertama baru dikira sekali. Dalam masalah ni tembur. Dalam masalah lain kebuk Tanya Ibn Taymiyah Al-Harrani beranak bila, tak nak jawab pula. Baik. Lagu tu hari Jumaat deh. Jadi sepatutnya kita ni kadang-kadang kalau kita baca lebih sikit temunglah. Dengan pandangan-pandangan hak kita kata sini, mungkinlah selama kini kita tak setuju dan sebagainya. Tapi di sana ada. Baik. Kita ambil pandangan-pandangan mereka. Kemudian yang tiga, atharus sahabah. Dari sudut athar sahabat pula. Daripada Abdul Razzaq dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan, ketika Umar radhiyallahu an meminang puteri Ali bin Abi Talib, Ummu Kalthum, beliau memberitahu bahawa puterinya itu masih terlalu muda. Namun Ali radhiyallahu an mengatakan, aku akan menyuruh puteriku bertemu dengan kamu. Dalam pertemuan itu Umar radhiyallahu an melihat betis Ummu Kalthum. Lantas puteri Ali radhiyallahu anhu berkata, sekiranya engkau bukan orang Amirul Mukminin, sudah pasti aku akan tampar mata engkau. Boleh lihat dalam Nida' lil Jinsil Latif karya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Baik. Cumanya Imam Ibn Hajar dia sebut dalam masalah ni, dia kata bila cek balik dia sebut sini, dia kata sanad dia ni terputus. Sanad dia ni terputus. Imam Ibn Hajar berkata sanad riwayat ini terputus. Baik. Jelas dia dah. Asar sahabah tadi. Dan yang keempatnya ijma'. Terdapat ramai ulama menakalkan ijma' antaranya. Ibn Abdul Bar berkata, ijma' para ulama bahawa bapa boleh mengahwini anak perempuannya. Bapa boleh mengahwini anak perempuannya yang kecil tanpa bertanya pendapatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sedangkan di kecil usianya 6 tahun dan 7 tahun yang dikahwini oleh bapanya. Boleh tengok kitab Al-Istidhkar. Pertama. Yang kedua, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala berkata, anak dara yang kecil boleh dikahwini oleh bapanya secara ittifaq. Maknanya persepakatan di kalangan ulama. Secara ittifaq, persepakatan di kalangan ulama. Kecuali yang asal dan juga pelik. Maknanya selain daripada itu dianggap ganjil lah, anggap pelik selain daripada tersebut. Dan yang ketiga, Syekh Sa'di Abu Jaib dalam Mawsu' al-Ijma', beliau berkata, ulama ijma' bahawa bapa boleh mengahwinkan anaknya yang kecil dan memaksanya. Dan ijma' orang Islam bahawa bapa boleh mengahwini anak perempuannya yang kecil
tanpa persetujuannya, dan inilah ijma' ahli ilmi. Baik, jadi kalau kita tengok sini hari Jumaat dah sikit lagi hari Jumaat kita habis dah berkenaan dengan fatwa ulama dalam masalah ni. Baik, minggu depan insya-Allah kita akan masuk bab yang ketujuh dalam hukum bab nikah mut'ah. Terdapat banyak fatwa ulama berkenaan dengan hukum keharusan perkahwinan anak perempuan yang kecil antaranya, iaitu lajnah buhuth dan juga ifta' menyebut hal ini tidaklah bercanggah dengan syariat. Pertama. Yang kedua, dalam mausu'ah fatawa juga menyebutkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu an, usianya 50 dan Aisyah pula berusia 6 tahun. Maknanya pada masa mengahwin inilah, bukan pada bersama dengan Aisyah. Lepas tu tambah pula lagi 3 tahun. Jadi 9 usia Nabi 53. Baik. Syekh Jad Al-Haq dalam Buhuth wal Fatawa Al-Islamiyah menyebut bahawa harus dikahwinkan kanak-kanak yang belum baligh sebagaimana pendapat jumhur. Dan yang terakhir, Syekhul Islam dalam Al-Fatawa Al-Kubra berkata, jika yang meminang itu sekufu, maka harusnya, telah kita sebut dulu dah sekufu dalam bab perkahwinan dulu, maka hukumnya harus perkahwinan menurut yang paling asah di kalangan ulama. Dia kalau asah dengan sahih ni, asah lagi kuat daripada sahih. Kalau kita tengok di antara istilahat al-fiqhiyah, lebih-lebih lagi dari mazhab Syafi'i lah. Kalau pendapat yang paling asah, maknanya dia lebih kuat daripada yang sahih. Cuma dia adalah di antara yang asah ni siapa di antara ulama-ulamanya, dan sahih ni siapa di antara ulama-ulamanya. Baik. Kemudian ia juga adalah mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad dalam masyhur pendapatnya. Ada pendapat yang menyatakan perempuan tersebut boleh membuat pilihan apabila dia sudah baligh. Maknanya ketika mana usia baligh, maka pada masa tu anak tersebut boleh buat pilihan. Melainkan setelah pada, kalau dia dah menikah, dia dah tak panjang bercerai dan sebagainya. Janda, mak ayah maknanya tak boleh nak masuk capur. Bolehlah untuk beri pandangan kepada anak dia pendapat dia dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama tidak boleh untuk menyekat, kerana pada masa ketika itu dan mereka telah pun kita kata sini diberi kuasa untuk membuat pilihan dan untuk kita kata sini berkahwin untuk yang seterusnya. Yang ketujuh berkenaan dengan hukum nikah mut'ah ni, ini insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan dia insya-Allah. Hak tu perkara masjid kita sepaskala lah. Kerana sehari dua ni ada beberapa kawasan lah masjid tempat kita ni, solat masih lagi boleh diteruskan, cuma terhad kepada berapa orang? 50 orang kan? Sehingga 12 Januari di antaranya di Mukim Peringat dan juga Kota. Setakat ni dua lah, Mukim Peringat dan juga Kota. Dan kalulah berterus dengan jumlah ni, rasanya masjid lah di antara tempat yang kita kata sini dan pertama yang kita kata mungkin boleh dilaksanakan, tapi setakat solat fardu, segala aktiviti dan sebagainya mungkin dibekukan untuk sementara waktu. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kata sini Allah Subhanahu wa taala dia mengangkat wabak yang masih lagi melanda seluruh dunia sekarang ini. Dan Allahumma amin. Dan dalam masa yang sama, sahabat-sahabat kita sekarang ni yang berada di Johor dan juga di Pahang, mereka diuji oleh Allah dengan banjir yang begitu besar. Dan sehingga selai bumbung. Dahsyat lah. Maknanya lebih kurang kalau tempat kita ni 2014 lah lebih kurang. Jadi kita pakak-pakak berdoa lah. Maknanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka kekuatan dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan mereka dapat bersabar dan redha dengan apa yang berlaku. Mudah-mudahan di sebalik kita kata sini redanya mereka tadi dengan musibah yang menimpa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda buat mereka semua. Dan sekiranya di sana ada kita kata sini dibuka ke peluang untuk kita bantu, maka mudah-mudahan kita di antara orang yang dia sama-sama menghulurkan kita kata sini tangan dia untuk meringankan beban ya ditanggung oleh mereka, ada kerugian dan sebagainya. Bahkan dalam masa yang sama, kalau kita tengok mereka di antara orang yang layak lah untuk menerima zakat pada masa ni.
Kalau kita tengok ketika mana mufti wilayah diajukan, Menteri Agama kita dan diajukan soalan, adakah mereka-mereka yang ditimpa musibah yang banjir besar ke? Soalan yang timbul ketika mana 2014 lah timbul, sebab Kelantan kita ni begitu teruk dah, dilanda banjir, lebih-lebih lagi kawasan-kawasan Gua Musa dan juga Kuala Kerai dan sebagainya lah. Jadi dia keluar ke pandangnya, maka hukum dia membayar zakat kepada mereka dengan, kita kata sini, ada yang ilah tempat tinggal dia, punca pendapatan dan sebagainya. Jadi di sana mereka boleh untuk menerima zakat. Hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Jadi mungkin kalau kita ada zakat dan sebagainya untuk kita salurkan kepada mereka-mereka tadi, maka itu di antara yang dibolehkan. Wallahu a'lam. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Cuma sebelum terlupa ni, jemaah sebelah kanan kita ni kerek, tak ada makmum. Putus situ lah. Dua soft yang terakhir. Mungkinlah kadang-kadang orang masuk di tak perasan. Jadi kalau boleh kat kita kata sini masuk, tengok sana dululah. Maknanya kalau perlu untuk penuh ke sana dulu, kita penuh sana dulu, kemudian barulah buat soft baru. Wallahu